Minggu kedua, Gema Lawak Superstar yang ditayangkan sepanjang bulan Ramadan ini adalah bertemakan parodi. Kumpulan Rembat telah membawa satu parodi, iaitu parodi cerita Tiga Abdul. Cerita Tiga Abdul ni mesti berkait dengan pewarisan harta pusaka kan? Okey, dalam parodi Tiga Abdul tersebut, kumpulan Rembat dia telah melakukan twist, iaitu di mana semua harta-harta Ismet Ulam Raja ini telah disedekahkan ataupun dalam masalahnya telah diwakafkan kepada badan-badan kebajikan. Jadi, anak-anak Ismet Ulam Raja ni melopong, tak dapat apa-apa. Ketika itu, Abdul Wahab dan Abdul Wahid memang sangat-sangat kecewa. Kemudian datanglah Abdul Wahab, iaitu P.U. Amin, menenangkan abang-abang dia dengan memberi sepotong hadis. Apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh. Hadis riwayat Sahih Muslim. Persoalannya, bolehkah seseorang mewakafkan ke semua harta yang dia ada sehingga ahli warisnya tak dapat apa-apa selepas kematian yang berlaku ke atas dirinya? Oh ya, kalau korang tak subscribe lagi channel aku, subscribe sekarang. Kalau korang tak nak terlepas informasi-informasi kewangan dan tip-tip kewangan yang aku akan update pada setiap minggu. Jom! Ada sepotong hadis yang masyhur yang sering digunakan oleh ejen-ejen takaful dalam nak mempromosikan produk takaful mereka. Mereka menggunakan hujung hadis tersebut. Namun, kalau kita tengok hadis tersebut, ia adalah panjang dan fokus utama hadis tersebut adalah mengenai dengan wasiat sedekah. Hadis itu begini. Ada satu ketika, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia dalam keadaan sakit tenat, sakit yang boleh membawa kepada kematian. Dalam keadaan yang tenat tersebut, dia telah berniat untuk mewariskan 2/3 hartanya adalah untuk Islam. Bila dia dah sihat, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang akan mewaris, melainkan anak perempuanku. Apakah boleh kalau aku sedekahkan 2/3 harta ini? Rasulullah menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, bagaimana pula kalau separuh, iaitu 1/2? Rasulullah tetap menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, bagaimana pula kalau 1/3? Rasulullah menjawab, 1/3 itu sudah banyak. Sesungguhnya adalah lebih baik kamu meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya daripada meninggalkannya dalam keadaan yang miskin, meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya, apa yang kamu belanjakan akan diberi pahala walaupun sesuap makanan kepada isterimu. Daripada hadis ini, ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Pertama, para sahabat Nabi berebut-rebut untuk melakukan wakaf. Ini kerana wakaf menjadi lubuk pahala yang berkekalan hingga akhir akhirat. Seperti mana hadis yang disebutkan oleh P.U. Amin dalam persembahan tersebut. Bayangkan, wakaf yang dilakukan oleh Sayyidina Osman pada zaman Nabi, Telaga Osman, Bi'ul Osman. Dia punya pahala tu, dia punya manfaat Telaga Osman itu sehingga kepada hari ini. Malah kajian Al-Saudi, dia telah mewujudkan satu ikon di atas nama Sayyidina Osman. Sebab dia punya manfaat tu kekal sehingga pada hari ini. Kedua, namun dalam kita nak memberi sedekah ni, kita jangan sampai menzalimi ahli waris yang lain. Sesungguhnya, ahli waris yang lain juga memerlukan harta kita untuk kelangsungan hidup mereka. Ingat apa yang Nabi sebut, sesungguhnya adalah lebih baik kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan berharta berbanding meninggalkannya dalam keadaan yang miskin dan meminta-minta kepada orang yang lain. Ketiga, dalam Islam, maksimum untuk melakukan wasiat sedekah adalah 1/3 daripada jumlah harta. Jika lebih daripada 1/3 tersebut, ia pulalah mendapat kebenaran daripada ahli waris yang lain. Jika tidak, wasiat sedekah itu dia hanya cukup untuk 1/3 sahaja. Okey?
Berapa? Jumpa lagi dalam video yang akan datang.